Top 10 ciptaan reka bentuk yang paling menakjubkan di dunia. Tandas lutsina, orang yang lalu lalang boleh dilihat. Adakah anda berani guna? Besen basuh dengan bentuk khas. Pernahkah anda nampak? Nombor pertama pasti akan mengejutkan anda. Reka bentuk dan ciptaan yang baik boleh membawa lebih banyak kemudahan kepada orang ramai. Ia juga boleh terus menggalakkan kemajuan masyarakat manusia. Tapi yang menariknya, terdapat bukan saja banyak reka bentuk yang baik di dunia ini, terdapat juga banyak produk istimewa. Marilah kita sama-sama pergi lihat reka bentuk imaginatif itu. Sila klik untuk melanggan. Jangan lupa kasih like dan share juga. Tempat ke-10 adalah tandas lutsina sepenuhnya. Bak kata pepatah, manusia ada 3 keperluan mendesak. Apabila seseorang mengalami kecemasan dalaman di luar rumah, akan tidak sabar untuk masuk ke tandas untuk melepaskannya. Tapi kalau terjumpa tandas ni di tepi jalan, adakah anda masih berani masuk dan membuka seluar anda? Seperti yang anda boleh lihat apabila di dalam tandas, dapat melihat dengan jelas segala-galanya di luar. Lebih baik saya menahan sampai rumah. Saya juga tidak sanggup mengambil alih di sini. Ini adalah tandas awam khas yang didirikan di jalan-jalan di Amerika Syarikat. Walaupun melihat keluar dari dalam, tandas ini hampir selalu sepenuh dengan orang. Memberi orang rasa penindasan yang kuat. Tetapi fasadnya diperbuat daripada cermin sala. Maksudnya, walaupun anda boleh melihatnya dengan jelas dari dalam, setiap pergerakan orang yang lalu lalang. Namun pada pandangan orang yang lalu lalang, bangunan ini hanyalah cermin. Anda tidak dapat melihat struktur dalaman sama sekali. Orang yang cemas boleh pergi ke sini. Pergi ke tandas dengan yakin dan berani. Setelah mengetahui rahsia ini, adakah anda sanggup memasuki tandas lutsina ini dan merasainya? Tempat ke-9 adalah tandas berdiri untuk wanita. Saya percaya apabila anda melihat tajuk ini, anda pasti akan meragui perkara ini. Bingung? Mengapa perempuan pergi ke tandas berdiri? Reka bentuk ini berasal dari India. Ia boleh dipanggil berita baik untuk wanita. Disebabkan ekonomi yang kurang maju di bahagian India, saya masih mempunyai tabiat buruk membuang air besar di tempat terbuka. Adalah foto tandas awam lebih jarang bilangan. Sangat murah. Sebab saiznya kecil, begitu mudah untuk dibawa ke mana-mana. Selain itu, ia sangat mudah untuk digunakan. Dengan benda ajaib ni, bila kawan perempuan keluar, anda tidak perlu lagi risau tentang tandas yang kotor. Tempat ke-8 adalah menghalang artifak makan daripada tercicir. Anda boleh meneka. Benda ni nampak macam penutup tandas. Adakah ia mempunyai sebarang kesan? Sebenarnya ini khusus untuk mereka yang berambut panjang dan berponi. Artifak reka bentuk. Encik Kansi Kawakami, lahir pada tahun 1946, sentiasa komited untuk mereka bentuk beberapa perkara yang pelik. Malah tongkat selfie yang popular. Ia pada asalnya diilhamkan oleh beliau. Dan dia memerhatikan beberapa orang berambut panjang sedang makan. Saya bimbang rambut saya jatuh ke dalam mangkuk.
Jadi saya mendapat idea secara tiba-tiba mencipta objek ini yang melekat pada muka. Walaupun ia sedikit menjejaskan imej, ramai juga yang bergurau tentang memakai Jiangxi, sentiasa melakukan perkara yang sia-sia. Tetapi semua orang masih boleh belajar dari reka bentuknya. Lihat penjagaan kemanusiaan. Malah dia dijemput. Siri BBC. Dan perkara peliknya, reka bentuk juga membawa kegembiraan kepada orang di seluruh dunia. Tempat ketujuh adalah payung lipat terbalik. Ini adalah payung yang meruntuhkan kognisi orang. Baru nampak nama, anda mungkin fikir ini adalah ciptaan yang tidak berguna. Tetapi kepraktisan reka bentuk ini, ia pasti akan melebihi imajinasi anda. Pernahkah anda terjumpa ketika masuk ke dalam kereta pada hari hujan? Saya terperangkap dalam hujan apabila saya menutup payung saya. Pernahkah anda mengalami membawa payung ke dalam rumah? Payung yang basah membuat air di mana-mana di atas tanah. Jika anda bosan dengan adegan ini, kenapa tak cuba? Payung serba baharu ini dibuat oleh pereka British. Zhang En, yang pada asalnya dilahirkan sebagai seorang jurutera, pembinaan semula struktur yang tepat bagi struktur payung. Ia berdasarkan payung biasa, sambil mengekalkan penampilan biasa. Mereka bentuk semula struktur mekanikal payung. Dengan penyelidikan dan percubaan yang berterusan, Zhang En akhirnya menciptai, menumbangkan sepenuhnya payung lipat terbalik tradisional. Macam mana nak buka payung ni? Berbeza sama sekali dengan payung tradisional. Dahulu, payung dibuka di bahagian bawah dan ditutup di bahagian atas. Payung lipat terbalik dibuka dan ditutup. Ia terbuka seperti bunga mekar penuh. Ia bukan sahaja memerlukan ruang yang kecil. Anda boleh melengkapkan pembukaan dan penutupan. Selepas meletakkan payung itu semula, air hujan juga akan terperangkap terus di dalam payung. Ia tidak akan menitis di mana-mana. Lihat payung yang menggabungkan banyak kelebihan. Orang ramai secara semula jadi sangat memerlukannya. Zhang En merancang untuk mengumpul dana ramai sebanyak 25,000 paun. Tetapi saya tidak menjangka bahawa dalam masa sebulan sahaja, ia sebenarnya menaikkan 260,000 paun daripada crowdfunding. Ini menunjukkan betapa popularnya payung ini. Tempat ke-6 adalah mesin basuh rambut. Dengan kedatangan musim panas, cuaca semakin panas dan panas. Anda berpeluh apabila anda bergerak walaupun sedikit. Apakah yang perlu saya lakukan jika saya berasa letih kerana mencuci rambut? Saya boleh menyelesaikan masalah ini untuk anda. Mesin pelik ini, ia seperti dirian tangan untuk merawat sendi dan belakang. Meja sakit. Tangki air Lutsina dipasang di hujungnya. Tera buatan tangan secara peribadi terletak pada perkara ajaib ini. Jadikan contoh untuk semua orang. Aku nampak dia menggigit tiup pernafasan. Selepas menghidupkan suis, meja akan perlahan-lahan condong ke belakang, sehingga seluruh kepala memasuki peranti. Selepas menanggalkan injap, isi tangki air. Apabila meja putar di bahagian bawah tangki air mula berputar, air bergolek. Pastikan setiap helai rambut dibersihkan dengan sempurna. Ini belum berakhir. Selepas makan, terdapat juga sistem pengeringan rambut untuk pengeringan udara. Tunggu sehingga tangki air mengalir. Mesin ini akan mengeluarkan udara panas. Berikan pengguna gaya blow dry yang sempurna. Walaupun reka bentuk ini kelihatan sangat pelik, namun masih ramai netizen yang meninggalkan mesej. Saya ingin merasai sendiri alat ajaib ini. Adakah anda mahu mencubanya di hadapan skrin? Tempat kelima adalah besen basuh pelik. Selalu ada orang yang mempunyai ide yang hebat akan membawakan anda reka bentuk yang tidak dijangka. Seperti, besen basuh ini membuatkan orang memerah dan jantung berdegup kencang apabila melihatnya. Benda yang menyokong besen basuh ialah selimut, meja yang diukir dalam bentuk bahagian bawah badan wanita. Semua meja dicat merah.
dan diperbuat daripada bahan plastik. Dari dalam keluar, kita boleh lihat ia mempunyai reka bentuk hiasan yang berbeza. Boleh dikatakan dia sangat berhati-hati. Apabila pelanggan mencuci tangan, anda perlu bersandar rapat untuk mencapai besen basuh. Mereka berfikir, jika anda meletakkan bahagian bawah sinki, bentukan seperti ini akan menggalakkan kanak-kanak lelaki untuk mencuci tangan dengan lebih kerap. Walau bagaimanapun, ramai pelanggan juga menyatakannya peniaga itu sengaja membuat bentuk wash basin menjadi sama-sama. Sungguh menjijikkan. Orang yang berbeza mempunyai pendapat yang berbeza, tetapi ini tidak menghalang reka bentuk bilik mandi. Memang cukup menarik. Tempat keempat adalah pakaian memburu berduri. Pada abad ke-19, ciptaan memburu yang dicipta oleh pemburu Siberia. Pakaian jenis ini mempunyai paku besi yang tajam dari kepala hingga kaki. Memang ngeri melihatnya. Kononnya pakaian memburu begini. Saya mendapat inspirasi daripada landak. Landak menggunakan tulang belakang mereka untuk melindungi diri mereka. Walaupun manusia tidak mempunyai duri, tapi pakai baju berduri pun boleh untuk menentang serangan musuh. Kerana Siberia terletak di kawasan latitud tinggi yang sejuk, untuk menyimpan lemak untuk musim sejuk, terdapat banyak haiwan besar yang tinggal di sini. Walaupun pakaian ini agak besar, ia juga menyusahkan untuk bergerak selepas memakainya, tetapi kesan pertahanan adalah kelas pertama. Selagi binatang buas menerkam anda, akan segera tertusuk duri tajam pada pakaian. Ia boleh dikatakan selamat dan boleh dipercayai. Walaupun masyarakat hari ini tidak ada gunanya, ini adalah saman memburu yang sudah lapuk. Tetapi beberapa netizen datang dengan ide baru. Kereta api hari ini laju dan membosankan jika anda memakai sut ini dan pergi ke tram. Ia juga boleh mengekalkan jarak selamat secara automatik. Tempat ketiga adalah bangunan bakul sayur. Apabila anda mula-mula melihat bangunan ini, anda pasti akan berfikir bahawa anda berada di negeri gergasi. Bangunan ini kelihatan seperti bakul sayur, terletak di Newark, Ohio, Amerika Syarikat. Kerana syarikat ini terutamanya menjual bakul dan aksesori lain bagi menyalahkan ciri-ciri syarikat. Jadi mereka memutuskan untuk menukar bentuk bangunan ibu pejabat, bentukkan menjadi bakul besar. Bangunan itu mengikuti visi pengasas Def. Dimodelkan mengikut model telaris syarikat kami. Bakul dibina. Tindakan ini, ia pasti akan menjadi apa yang kita lihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan tipikal bangunan yang dijual, bangunan bakul sayuran mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan pada tahun 1997. Keluasan tapak binaan bakul ialah 25 ekar. Lantai dewan berturap dengan dinding luar batu stuko tanah liat marmar. Menelan belanja hampir 30 juta dolar. Kek bakul sahaja hampir 150 tan. Pemanasan juga diperlukan apabila cuaca sejuk untuk mengelakkan mati beku. Sudah tentu, keaslian bangunan ini tidak terhad kepada penampilannya, tetapi tingkapnya persis meniru garisan celah anyaman bakul buluh. Jadikan keseluruhan bangunan lebih realistik. Mei 2017, di laman web majalah Reka Bentuk Seni Bina terkemuka di dunia, 24 bangunan paling bodoh di dunia telah dipetih. Dan bangunan bakul sayur ini baru sahaja masuk dalam senarai. Tetapi ramai yang mengatakan bahawa bangunan ini bukan sahaja tidak bodoh, sebaliknya ia penuh dengan rasa reka bentuk. Adakah kamu fikir bagaimana pula dengan reka bentuk bangunan bakul sayur ini? Tempat kedua adalah topeng roti nanas. Jepun sentiasa kreatif. Di bawah keadaan istimewa dalam 2 tahun pertama, helah baru untuk topeng. Syarikat kreatif Jepun kerjasama dengan kedai khusus roti nanas Melon dan Melon. Roti nanas paling popular di kalangan anak muda.
Bahagian bawah berlubang. Gantungkannya pada tali dan pakai pada muka anda. Baru saja menyiapkan topeng roti nanas yang menakjubkan. Pasukan reka bentuk menyatakan ini kerana mereka percaya dengan aroma roti. Membuat orang berasa gembira. Dan, ia bukan sahaja kelihatan seperti roti nanas tiruan. Tetapi ia sebenarnya roti nanas yang boleh dimakan. Reka bentuk. Cedok bahagian bawah roti nanas. Sebagai menutup bahagian dalam mulut dan hidung, dan direka khas agar sesuai dengan mulut dan hidung dengan sempurna. Pasukan reka bentuk juga sangat berbangga untuk mengisytiharkan itu, oleh kerana penggunaan bahan mentah, roti nanas yang dicampur serat roti, akan membentuk gentian berketumpatan tinggi, lulus agensi ujian topeng. Ujian Institut ini Teacher Garmenta. Disahkan keberkesanannya dalam mencegah percikan bukan mo, tidak kalah dengan topeng biasa. Lebih baik. Dan jika anda berasa lapar semasa memakai topeng, anda juga boleh makan sedikit roti dari dalam untuk memuaskan rasa lapar anda. Jangan terlalu bertimbang rasa. Topeng ini berharga $1,800 untuk 5 helai. Menjual kira-kira $456. Setelah dilancarkan, ia habis dijual dalam masa 10 minit sahaja. Adakah anda mahu mencubanya di hadapan skrin? Tempat pertama adalah basikal tayar segi 4. Siapa kata roda basikal hanya boleh bulat? Basikal berikut pasti membuka mata anda. Dia mengambil basikal gunung biasa. Diubah suai. Tukar roda bulat asal menjadi 4 segi. Walaupun ia kelihatan sangat pelik, tapi basikal ni sebenarnya boleh ditunggang. Secara logiknya, tayar persegi. Ia sepatutnya tidak boleh berputar bebas di atas tanah, bukan? Malah, tayar ini dibalut dengan trek getah. Jadikan dua roda persegi ini kelihatan seperti kereta kebal mini. Basikal ini dilengkapi dengan pemanduan yang diubah suai. Kuasa boleh, daripada engkol lulus ke trek getah di bahagian luar setiap blok. Walaupun basikal ini menunggang seperti biasa, tetapi menunggang basikal ini juga memenuhi pelbagai syarat. Yang pertama ialah, pada masa ini, kereta itu hanya boleh ditunggang di jalan rata. Tiada benjolan atau naik turun. Sebaliknya, roda persegi menjadikan kenderaan itu sangat berat dan sukar untuk ditunggangi. Ia memerlukan banyak usaha untuk membuatnya benar-benar bergerak. Lihat reka bentuk hebat sedia ada di atas. Jika anda mempunyai peluang, reka bentuk yang manakah anda paling ingin alami? Apakah reka bentuk menakjubkan lain yang pernah anda lihat? Selamat tinggalkan mesej dan berinteraksi di ruangan komen. Jika anda suka video ini, anda boleh subscribe dan like channel kami.